untuk berkongsi tentang isu tabung haji. Saya semalam mengambil sedikit masa untuk meneliti Financial Year Report 2019 di bawah tajuk Underperforming Assets to be Carved Out for Recovery. Maknanya carve out list nak dihantar kepada Special Purpose Vehicle. Saya dapati tabung haji ni dia melabur dalam, kalau ikut senarai ini, 102 syarikat. 102 syarikat. Dan rugi pelaburannya itu, rugi ini maknanya book value, kita banding dengan market value, kemudian kita akan dapat gain or loss. Jadi dia memberikan return of investment. 102 pegangan saham tabung haji dalam segmen pelaburan, ruginya 101 syarikat rugi. Ya. Maknanya tabung haji, Akta Tabung Haji membenarkan bila rakyat Malaysia simpan, duit itu boleh digunakan untuk faedah pendeposit, boleh juga digunakan untuk meniaga. Jadi tabung haji pun melabur. Kemudian jumlah pelaburan dia itu, ni saya tak termasuk Bank Islam, tak termasuk TH Plantation, yang tu kelas tersendiri. Tapi bila saya tengok di sini, pelaburannya misalnya dalam SCOMI Energy Services, return of investment negatif 93.16. Bumi Armada Berhad, return of investment pelaburan tabung haji setakat tahun kewangan 2019 negatif 81.74. Puncak Niaga Holding, kita tahu siapa punya. Tabung haji melabur juga dalam Puncak Niaga, return of investment negatif 86.08%. Parkson Holdings, return of investment negatif 89.46%. Book value 331.6 juta, market value 34.5 juta. Malaysia Marine and Heavy Engineering, book value 444 juta, market value sekarang 60 juta. Return of investment rugi 85.25%. Jadi senarai panjang. 101 rugi. Baik ya, saya dapati antara masalahnya kerana diversification, dia terlalu diverse dan dia tak ada satu niche pelaburan. Sektor peladangan kah, sektor pembinaan kah, sektor borong dan runcit kah, sektor perkhidmatan kah, dia tak ada niche dia. Dia melabur semua. Kulim, boleh sikit Kulim? Sikit boleh? Terima kasih Kulim. Saya duduk tengok yang berhormat Kulim daripada semalam. Alhamdulillah, saya sukalah kita berdebat begini kan. Niche tu saya nak betulkan sikit, memang ada. Dan satu lagi, bukan keseluruhannya duit 74 juta yang 74 bilion yang disimpan oleh pendepositer kita guna pakai. Dia ada beberapa peratus yang telah diluluskan zaman terdahulu sebelum saya jadi pengurusi, dan duit tu telah dilaburkan khususnya dalam syarikat-syarikat Bumi Putra yang nak pergi IPO. Satu. Keduanya, sememangnya waktu mereka membuat book value, waktu itu dah market sedang mengudum, memanglah itu valuationnya. Yang pokoknya, saya harap YB Kulim bersetuju dengan saya, tidak ada duit dicuri oleh mana-mana individu. Ini adalah perniagaan yang mana saya akur, dan banyak yang disebutkan tadi, sebelum saya jadi pengurusi yang dibeli saham-saham itu begitu lama. Ada yang zaman saya. Itulah saya nak sampai. Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu saya sebut sumber maklumat saya. Laporan Kewangan 2019, pelaburan di 102 saham, syarikat, rugi 101. Baik. Kalau dah rugi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mana-mana pengurusan pun, dia akan stop the bleeding. Ya, dan itu hanya dibuat pada tahun 2018. Itu hakikatlah. Dan pada ketika itu, total aset tabung haji ialah 66 bilion, liability sudah 76 bilion. Menjadikan kerugian waktu itu sudah pun 10 bilion.
Itu dalam financial report. Jadi 10 bilion tu macam mana kita nak pulihkan? Ya, sebab itu dipindahkan kepada special purpose vehicle, parking di bawah Ministry of Finance Incorporated, dan pembiayaannya dikeluarkan sukuk. Okey? Dan kerajaan jamin. Yang itulah maksudnya. Jadi, pada masa yang sama, kerajaan jamin tu, I think, tengok balik semula. Tak ada keluar suku, kerajaan tak jamin. Ada. Dia panggil redeemable, convertible, itu panjang. Itu saya boleh share dengan Baling di luar Dewan, dan kita boleh bahas nanti bila Menteri jawab. Okey? Dan pada masa yang sama, tabung haji juga menanggung subsidi jemaah haji. Tiap-tiap tahun, 390 juta ringgit. Katakanlah, kos biaya haji 10,000 katakan. Atas 10,000, bagi yang menunaikan fardu haji kali pertama, ikut muassasah, amalan sekarang tabung haji akan bayar 5,300. 53% subsidi. Tiap-tiap tahun, inflasi meningkat. Inflasi di sini meningkat, inflasi di Saudi pun meningkat. Tambang kapal terbang, tambang hotel, pengangkutan, kos makan minum, meningkat. Tabung haji terus biaya. Pada ketika kedudukan kewangan tabung haji sihat, tak ada masalah. Tapi bila tabung haji sakit, ni, tabung haji nak buat satu keputusan, katakanlah kerana kedudukan kewangan tak mengizinkan, 390 juta setahun. Terus meningkat tahun ni, terus meningkat. Ya. Subsidi nak kena tanggung, hibah nak kena bayar, tabung haji, Menteri Agama nak kena bentang pada jamaah menteri, keputusan politiknya adalah subsidi haji ni nak ditanggung lagi atau tidak? Nak dikurangkan ke atau apa? Katakanlah keputusannya kita tamatkan, kita akan tengok bagaimana kecewanya umat Islam yang menyimpan, mengharapkan pengurusan yang bagus, tapi kalau dah melabur begitu banyak syarikat dan tengok dalam laporan keuangan pula rugi, jadi itu mengecewakan mereka. Jadi, Tok Pengerusi, Yang Pertua, saya pun tadi dengar Pontian bila dia sebut semua tu jatuh kerana kerajaan PH. Saya tak suka sweeping statement. Pontian ni bekas timbalan menteri. Saya tadi sempat Google dalam Bloomberg. Ya, saya ambil contoh, tabung haji labur dalam Datasonic Group Berhad. Trend saham tabung haji dalam Datasonic ni sedang menaik. Saya baca dalam Bloomberg, Mac 2020, the counter has been steadily rising since March 2019 and reached a one-year high of RM1.67. Daripada berapa? Daripada 60 sen. 5%. 5% naik 167. Tapi investors engage in sell down of their holdings in Datasonic as uncertainties over the new political landscape weigh on sentiment. Jadi bila kita tengok graf dia itu, dia menjunam selepas berlaku perubahan kerajaan dengan cara yang kita faham tadi. Itu menyumbang kepada menjunamnya saham tabung haji. Itu antara menyumbang. Sumber Bloomberg. Laporan Mac 2020. Saya quote tadi. Jadi, saya fikir kalau kita nak move on, kita kena terima satu hakikat, tabung haji sakit dan plan pemulihan telah diluluskan oleh jemaah menteri. Kerajaan Pakatan Harapan telah dibentang kepada parlimen, kita telah perakukan, move on. Ya, kenyataan-kenyataan politik, jual aset pada orang Cina dan segala macam tu, lupakanlah. Move on lah. Ya, kalau kita nak tengok bahawa institusi orang Melayu Islam ini, kita nak pulihkan, kita harus bagi dokongan penuh. Tetapi soal accountability, mesti ada.